Yati binti Mansur dan sah pentadbiran Gemenur Iman. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada malam ini, dan sama-sama kita membacakan Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sholihin, syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati kuliah kita malam ini dan dapat berjalan dengan lancar walaupun Ustaz dalam kereta. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا مقلب القلوب Ya Allah, Kaulah Ya Allah yang boleh membolak-balik hati kami. Thabbit qulubana ala dinik. Kau tetapkan hati kami Ya Allah pada pada hati kami pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub. Ya Allah, Kaulah Ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami Ya Allah. Sarrif qulubana ala ta'atik. Kau ubahlah hati kami Ya Allah daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian Ya Allah kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma ftah alaina. Ya Allah, bukakan ke atas kami hikmah-hikmah dan kebijaksanaan kepada kami. Wansyur alaina, dan limpahkan kepada kami Ya Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan juga inayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita dapat menjadi orang yang bersyukur. Jadi insya-Allah alhamdulillah pada malam ini kita teruskan tajuk yang seterusnya, iaitu Iblis adalah daripada kalangan jin, bukan malaikat. Iblis, iaitu walaupun disuruh semua sujud kepada Adam, melainkan Iblis, kerana Iblis itu dalam surah Al-Kahfi yang kita baca tadi siang. Wa in qulna lil malaikati isjudu, ayat ke-50 kan. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Maka berkatalah, ketika mana berkata Allah kepada malaikat, maka sujudlah kepada iblis. Sujudlah semua, fasajadu, maka sujudlah. Maka fasajadu, maka semua sujud, illa iblis.
melainkan iblis. Maksudnya semua sekali wa idh qulna lil malaikati isjudu, dan kemudian fasajadu illa iblis. Semua sujud melainkan iblis. Kenapa? Fasajadu illa iblis kana minal jin. Kerana iblis itu kana minal jin, itu adalah daripada kalangan jin. Jelas dalam Al-Quran sebut bahawa iblis adalah daripada kalangan jin. Maksudnya iblis bukanlah iblis, jin adalah jin. Tak. Iblis itu adalah daripada kalangan jin. Jadi dekat sini dah terbatal lah. Jadi mengatakan bahawa iblis adalah kalangan daripada malaikat. Jelas dalam Al-Quran mengatakan jin, iblis adalah daripada kalangan jin. Sama kalau macam Adam adalah daripada kalangan manusia, maka iblis itu adalah kalangan daripada kalangan jin. Jadi jin itu macam manusia. Kira begitulah. Jin dia punya lawan dia manusia lah, malaikat. Dalam nama malaikat tu ada Jibril, dalam ada Mikail, ada Israfil. Begitu juga di dalam kalangan manusia ada namanya Adam, ada namanya Hawa, ada namanya Fatimah, ada namanya Khadijah, ada namanya Suhaila. Begitulah ada nama Khairul Fahmi. Begitu juga dengan iblis. Ada nama Ifrit, ada namanya Iblis. Begitulah nama-namanya. Dia ada nama juga golongan. Dia ada juga nama-nama dalam golongan. Nama jin yang disebut golongan. Contohnya jin marid, golongan yang marid. Golongan yang kedua dipanggil iaitu Al-Ghawwas. Ghawwas itu nama golongan. Qarin, ini jin, bukan nama jin. Ini nama golongan. Nama golongan. Jin marid, jin qarin dan sebagainya. Ini nama-nama golongan. Jin khinzib, jin khanzab, jin walahan, sibyan. Ini adalah nama golongan. Nama golongan jin yang disebut dalam hadis dan juga dalam Al-Quran yang sahih. Ada dalam 9 nama yang ada disebut dalam Al-Quran dan hadis. Ada 9 nama saja. Tapi adakah dia golongan ataupun nama? Iblis dia bukan golongan. Iblis adalah nama, iaitu individu. Iblis adalah individu itu sendiri. Individu. Walaupun kalau kita melihat banyak juga nama-nama yang pelik-pelik dalam nama jin ni, namanya kadang-kadang ada nama yang pelik-pelik yang kita dengar. Jadi itu semua adalah nama-nama yang tertolak. Nama-nama yang tertolak. Contohnya macam nama-nama yang daripada Israiliyat yang tak ada dalam nama Al-Quran dan hadis. Tak ada. Dia cuma daripada Israiliyat, cerita penglipur lara, orang-orang Israel bawa nama-nama jin, namanya ini, namanya ni. Ataupun daripada orang-orang yang namanya begini. Antaranya adalah namanya Zalnabur. Zalnabur yang bertugas dalam cerita dia mengganggu orang manusia di pasar. Ini nama-namanya. Ini laporan itu disandarkan oleh kepada Mujahid Tabi'in. Jadinya seorang Tabi'in namanya Mujahid bin Jabir, dia pernah sebut dia kata ada beberapa nama. Kalau kita lihat ada 5 nama yang Mujahid Jabir kata nama jin yang dikenali. Yang pertama namanya Zalnabur. Mujahid ni seorang tabi'in ya, yang hebat. Mujahid bin Jabir, saya tak kenal. Mana-mana kitab tulis An-Jabir, Al-Mujahid. Dia kata bertugas sebagai mengganggu orang di pasar. Yang ni sahabat sebut. Tabi'in. Zalnabur ni mengganggu manusia kat pasar. Kita pergi pasar je, nanti jin Zalnabur ni ada. Jin Sabar, Al-Thabr, iaitu bertugas menghasut manusia yang ditimpa musibah. Kita ditimpa musibah ni bahaya. Ada jin yang bernama Sabar yang akan menghasut kita. Itu kata Mujahid. Dan dia kata Al-A'war. Al-A'war ni adalah jin yang bertugas menghasut manusia melakukan zina. Suka kepada perempuan. Laki-laki suka tengok perempuan, perempuan suka tengok kita. Suka tengok TikTok hanya kerana nak tengok perempuan duk joget. Ni yang menghasut kita ni adalah jin yang bernama Al-A'war. Ini kata Mujahid. Yang keempat adalah jin Masud. Masud ini adalah jin yang bertugas melemparkan benda palsu. Kita ni
lidah-lidah kita ni suka duk ngumpat, suka duk cerita benda-benda yang menambah-nambah, menokok tambah. Yang ni benda ni macam biasa je, tapi kita cerita jadi best. Jadi macam sedap nak cerita bohong. Ini sebenarnya ada jin namanya masuk yang akan menghasut kita. Yang kelima, jin dasim. Jin dasim, iaitu jin yang mengiringi manusia ke dalam rumah apabila tidak dibaca basmalah ataupun tidak disertakan zikir pada Allah. Jadi bila kita tak baca bismillah, maka jin akan masuk ikut kita. Jadi bila kita balik rumah nanti ni, macam saya lah balik rumah, bila saya tak baca bismillah, maka dia masuk rumah tak baca bismillah, maka tutup pintu tu tak baca bismillah, ataupun bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim wa ala rabbina tawakkalna, bagaimana hadis sahih dalam hadis yang sahih, saya tak baca bismillah, doa tadi, maka jin akan masuk. Nama jin itu adalah dasim. Itu disebut oleh nama Mujahid bin Jabir, Zalnabur, Sabar, Al-A'war, Masud dan Dasim. Okey, begitu juga dalam At-Tabari, makna laqis, iaitu jin yang mencampak keras was-was. Al-Batar, Al-Matus, banyak Al-Matus. Dalam tafsir Al-Qurtubi ada sebut lagi, Imam Al-Qurtubi, Al-Abyad, Al-Sakhar, banyak lagi Al-Murrah, Al-Hafaf. Banyak sangatlah kalau nak sebut nama-nama jin, dan dalam hadis-hadis yang dia dalam riwayat-riwayat oleh ulama-ulama sebagainya. Jadi cuma nak sebut ada 9 saja nama-nama yang disebut dalam Al-Quran, ada 9 je. Tak termasuk tadi tu. Yang tadi tu saya tak sebut, tadi tu cuma orang tabi'in sebut. Tapi nama-nama yang disebut dalam Al-Quran dan hadis, yang pertama Iblis, Al-Banna, itu nama Al-Quran. Al-Ghawwas, nama jin. Ifrit, yang keempat. Yang kelima Marid, juga dalam Al-Quran. Yang keenam juga ada Quran, Qarin, ada hadis. Dan Al-Khanzab, jin yang mengacau dalam solat, ini dalam hadis Sahih Muslim. Khanzab ataupun Khizib. Walahan, jin yang selalu menimbulkan rasa was-was ketika berwuduk, itu dalam hadis. Ummu Sibyan, iaitu yang selalu mengganggu bayi, iaitu sebab tu diazankan. Jadi ini 9 nama yang ada dalam hadis dan Al-Quran. Ada 9 nama sahaja. Okey, wallahualam. Sedikit sebanyak itu di antara nama-nama yang mungkin saya bukan nak tajuk ni sangat terlampau bincang, cuma nak bagi tahu. Ada nama-nama yang daripada hadis, ada nama-nama daripada tabi'in, nama-nama tabi'in. Yang wajib kita beriman ada nama-nama yang dalam Quran dan hadis saja. Walaupun nama-nama yang lain itu bolehlah kita nak dengar, dan bolehlah. Contohnya macam kita nama malaikat. Dalam hadis yang sahih, dalam Al-Quran, maka tak ada namanya malaikat Israel. Tak ada. Kalau kita buka Al-Quran, kita buka hadis yang sahih, walaupun dhaif, maka kita tidak akan menjumpai nama daripada nama malaikat ni, malaikat Israel. Maka kita akan jumpa namanya malaikat yang disebut sebagai malaikat Allahu Akbar, Malaikatul Maut. Jadi nama malaikat Israel ini tertolak sajalah. Dia hanyalah Israiliyat. Adalah nama-nama yang tak disebut langsung dalam Al-Quran dan hadis, baik yang sahih walaupun dhaif sekalipun, tak ada. Jadi biasa kita sebut malaikat Israel. Jadi tak ada masalah sebut. Jadi begitulah. Cuma kita nak tahu saja nama-nama jin yang dalam Al-Quran yang confirm dan hadis, dan nama-nama malaikat yang dalam Quran dan hadis saja gitu. Tapi nama-nama selain tu, boleh tak kita percaya? Boleh. Percaya boleh, tak menambah iman. Tak percaya pun tak mengurang iman. Tapi kalau nama yang ada dalam hadis dan juga nama dalam, macam contohnya jin yang mengacau dalam solat, namanya Khinzib, ini hadis Sahih Muslim. Kalau tak percaya, boleh jatuh kepada kurang jatuhnya iman kita juga. Sebab Nabi sebut. Iblis juga sama. Nabi sebut. Al-Quran sebut dan Nabi juga sebut. Okey, insyaAllah tu antara. Okey. Kak Nurmawati Zakaria, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Suranai Zulina, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rahma M, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Irma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zarina Hashim, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suwaya Mat Zahgi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zainat Long,
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wan Aisyah Anda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Maimudah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di sini kita nampak bahawa kita ulang balik tadi, iaitu malaikat. Malaikat dan iblis bukan dari kalangan malaikat, tapi dia daripada kalangan jin. Jadi jin ni dibuat daripada apa? Beza sangat. Malaikat daripada cahaya, jin daripada api. Kana minal jin, adalah daripada jin. Jadi segala apa saja makhluk yang kita jumpa di dunia ini, dia tidak malaikat, dia jin. Dia tidak jin, dia manusia ataupun binatang lah. Selain daripada tu tak ada. Jadi roh tak boleh kita nampak. Roh tak boleh kita nampak. Jadi hantu tu apa? Kita nampak hantu lah, langsui lah, kan? Kita nampak cerita na 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 na. Kita pun nampak ada hantu, kan? Lepas tu roh tu balik cekik kita, macam cerita apa, Maya Karin. Kita nampak budak-budak takut dengan cerita hantu. Lepas tu dalam cerita Indonesia paranormal, nampak ada roh kembali. Nampak roh kembali tu tak ada masalah, tapi nampak benda tu boleh nampak dengan mata, tak boleh nampak. Benda yang boleh nampak depan mata ni, roh tidak pernah ada dalil pun riwayat orang pernah nampak roh. Tak pernah nampak roh. Kalau boleh nampak dah bahaya kita ni, gila. Boleh gila kita kalau nampak roh, kan? Jadi roh tak boleh kita lihat. Tak ada rasul riwayat pun yang melihat bahawa roh boleh dilihat. Jadi tipulah orang-orang yang dapat melihat roh itu. Maka kalau dia nampak pun muka macam contohnya Kak Amanira ni, dia kita jumpa dia, tapi dia dah meninggal contoh. Tapi ni lagi 50 tahun lah. Lagi 50 tahun, lama lagi lah. Kita nampak dia meninggal, kita pun tengok, dia macam Kak Amanira ni, kan? Bila macam tu je, tahulah dia bukan roh, tapi dia adalah jin. Dia bukan hantu pun. Hantu ni cuma panggilan kita lah, kan? Tapi sebenarnya tak percaya. Sebab saya mula ada seorang makcik, dia kata, tak. Dia kata hantu-hantu lah. Jin-jin lah. Dia tak percaya pula hantu tu jin. Jin lain Ustaz. Jin tu orang bunian. Dia kata. Jin orang bunian pula. Habis hantu ni apa? Hantu lain. Dia kata. Nampak? Dia dah mula percaya. Dan malah lagi menyesatkan bahawa dia percaya pula. Dia kata hantu ni adalah roh-roh yang jahat. Roh yang jahat ni kita percaya balik. Dia kata roh-roh yang tak semadi balik. Ini dah macam Cina kafir tau. Bukan Cina Islam. Cina buta kafir tau. India yang Hindu, yang percaya dia main mercun. Cuba tanya kenapa dia main mercun. Kerana dia nak halau hantu-hantu, roh-roh jahat ni. Kalau kita pun percaya bahawa roh ada roh jahat balik semula, jadi hantu, ini kita dah macam Buddha, dah macam Hindu. Na'udzubillahi min zalik. Jauhkanlah daripada syirik. Jauhkanlah daripada kepercayaan yang mungkar, kepercayaan yang mengarut. Mengarut. Jadi moga-moga tadi itu jin. Apa saja bukan manusia, dia bukan roh. Dia adalah kalangan jin ataupun malaikat. Malaikat. Kalau kita nampak, kita masuk dalam bilik air, tiba-tiba ada orang nenek tua tengah duduk mencangkung bilik air, tengah basuh baju. Ngek. Kita pula, suami kita duduk keluar pula. Tak ada kat rumah. Anak-anak semua dah belajar keluar. Tiba-tiba ada orang basuh pinggan. Tiba-tiba nampak ada orang tua tengah basuh baju. Tengok kita senyum. Itu dia, kalau dia bukan manusia, dia adalah malaikat ataupun jin. Itu saja. Dia tidak ada namanya hantu, roh balik, tak ada. Boleh faham? Jadi tak ada masalah lah. Jadi sebenarnya jangan takut. Jangan takut. Sebenarnya tak ada masalah. Mungkin jin tu nak ajak berbual. Jin tu nak ajak berbual. Dia boring kat rumah, kan? Dia mungkin nak ajak kita berbual. Jangan takut. Okey. Ustaz, kalau kata yang nampak hantu tu syaitan ke apa Ustaz? Ya, betul. Syaitan pun kalangan jin kan. Syaitan, iblis kan dari kalangan syaitan kan. Iblis juga adalah dari kalangan jin. Jadi semuanya syaitan itu pun jin. Yang peliknya tu, kalau pula ada orang uncle seeker. Saya pernah dengar tu uncle seeker dulu. Ada uncle seeker yang mengakal sikit tu. Macam mana pula dia kata bahawa dia scan badan orang tu, dia kata tak, okey ni selamat, tak ada hantu. Tak ada jin. Macam mana pula sedangkan jin sebelah kita ni ada nama jin Qarin. Sebelah kita ni. Qarin ada sebelah kita. Lepas tu sebelah kanan ada Qarin. Ada kepada malaikat. Lepas tu yang kita solat,
bila kita solat dia datang satu jin bernama khinzib. Ni hadis sahih Muslim. Kenapa kita scan tak jumpa pula? Kenapa bila dia scan tak ada jin? Dia Sedangkan bisnes dalam tu. badan kita ni ada jin memang. Orang bisnes tu. Dia orang bisnes lah tu. Jadi merapu, betul tu, merapu je uncle tu kan. Jadi orang kata buat kata orang Nogori 9, buat kata orang Nogori, macam Kak Normawati Zakaria kan, orang Nogori, dia kata kalau orang macam ni jenis membongak. Membongak. Okey. Jadi tu membongak ni macam duk mengarut, cakap lah, mengarut. Kak Nur Syah Matsum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah waras. Kalau orang Jawa kata, kabare Ustaz. Alhamdulillah waras. Waras. Apa khabar, sihat? Nur Fairuz Jandur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maimun Harun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baru join. Ada kelas bersemuka dari Kurau di depan. Alhamdulillah. Zerina Abu Bakar. Hantu tu syaitan. Ya. Kalau boleh, memang malaikat akan menyerupa benda yang buruk-buruk. Malaikat juga boleh menyamar, boleh menyerupa. Tapi malaikat biasanya akan menyerupa benda baik lah. Jadi, yang menyerupa jadi benda buruk ni hantu lah. Paling tak pun hantu ni ataupun daripada syaitan. Syaitan di kalangan apa? Syaitan tentulah dari kalangan jin. Dari kalangan jin, syaitan, syaitan qarin, yang menghasut kita. Ni semua syaitan. Yang hasut. Jadi kalau kata hantu tu syaitan, maka akan ada hantu yang menghasut kita. Kalau kita kata syaitan tu adalah hantu, maka yang menghasut kita solat. Kalau kita nak putuskan silaturahmi, ada benda yang menghasut kita. Dalam solat ada syaitan hasut kita, itu hantulah. Tak juga. Kita takut ada hantu sebelah kita. Tapi syaitan sebelah kita tak takut. Sedangkan syaitan ada di mana-mana yang menghasut kita. Unik tak? Orang dah mulakan nampak hantu tu apa, syaitan tu apa, dibezakan pula padahal sama. Cuma kalau kita melihat dalam Ismail Kamus ataupun sama dengan kalau buka dalam kitab Imam Ghazali, makhluk halus ni, jin, malaikat ni, dia ada banyak. Jadi dia kata, dia pengalaman berubat. Dia kata, Ismail Kamus, Arundin, dia pernah kata, kenapa Imam Ghazali sebut kalau malaikat datang ketika mana malaikat yang kuat ni datang sebelah kita, antaranya adalah Jibril lagi datang, kita akan meremang bulu roma kita. Walaupun tak nampak. Sebab itu dia kata antara tanda-tanda Lailatul Qadar, Imam Al-Ghazali sebut, apabila kita punya tengkuk dia tiba-tiba meremang. Tengah-tengah malam Lailatul Qadar kan. Tengah malam 23 ke 25 tu, tiba-tiba kita punya meremang. Terus kita rasa, terus kita berdoa pada Allah. Terus kita tahu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dia kata ini adalah tanda-tanda malaikat Jibril telah turun. Sebab dia kata antaranya kerana ada malaikat yang boleh menjelma, malaikat yang kuat atau makhluk halus yang kuat di sebelah kita, lalu kita akan meremang beragama. Begitu juga dengan jin. Jin juga sama. Bila jin tu kuat, jin ifrit, jin yang boleh mampu menjelma, iblis, jin yang memang perkasa. Yang duduk sebelah kita ni yang memang jin tu kalau duduk belakang dia boleh menyamar, dia boleh menjelma. Tak semua jin boleh menjelma. Saya belajar gitu dulu. Tak semua jin boleh menjelma. Ada jin yang boleh masuk ke alam manusia. Ada jin yang tak boleh. Ada jin yang Allah berikan kepadanya boleh menjelma pula. Boleh menjelma. Tapi jin ni kalau menjelma, Pak kata Ismail Kamu pernah sebut, dia akan penat. Dia akan tidur dalam masa berminggu-minggu sebab penat. Jadi dia tak akan senang-senang dia nak menjelma. Dia susah nak menjelma sebab dia kena kekuatan tenaga yang begitu banyak. Sehingga kalau dia menjelma, sekejap je. Dan kemudian dia akan tidur lama. Sebab tu kita tak jumpa banyak jin. Kalau lah jin ni senang nak menjelma, maka ramailah kita keliling kita belakang rumah kita, semua dia jelma je. Mampus kita. Tapi semua jin tak begitu. Tak semua jin. Dalam berjuta mungkin dalam 2, 5, 6 ekor je dapat menjelma. Dan yang kuat ni bila dah boleh menjelma ni, dia ni, benda ni Ibn Abbas pernah sebut. Jin-jin yang begini ni, dia duduk kat kawasan laut. Pulau-pulau. Dan juga pergunungan. Ini Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kalau kita tengok pandangan dia, pandangan dia, maka kita akan boleh sebut tentang pandangan dia ni, dia duduk di kawasan yang begitu. Yang begitu. Ini boleh buka dalam tafsir At-Tabari. Dalam menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 30, Ibn Abbas berpandangan begitu. Jin-jin yang kuat-kuat ni, ifrit ni, iblis ni tak duduk kat sini. Jin ni kalau duduk sebelah kita, kita boleh meremang bulu roma. Sebab tu, kalau jin yang menjelma ni lalu, biasa kita akan meremang bulu roma ni waktu bila?
tiba-tiba mengemang. Kita lalu tengah pergunungan. Faham tak? Kita lalu pergunungan naik kereta ni, lalu kawasan Titi Wangsa punya Pajaran, tengah-tengah kita nak pergi Mesir lalu pergunungan kan, ataupun di pulau-pulauan pergunungan naik, tiba-tiba kita akan rasa mengemang. Tu biasanya tanda tu sebenarnya kat belakang kita, sebelah kita ni ada jin yang sangat kuat yang boleh mampu menjelma depan mata kita. Mampu menjelma. Sebab tu kita rasa dia datang. Datang. Okey, boleh faham tak apa yang saya sebut? Tapi itu cuma andaian para ulama saja. Andaian para ulama. Jadi kalau lepas ni, kalau bonda Rosni kalau naik kereta, tiba-tiba dan tengah-tengah gelap tu tiba-tiba mengemam logama, adalah kat belakang tu jin. Setan kat belakang tu. Adalah hantu kat belakang tu. Jadi kalau tengok belakang tu tak ada, di depan kita dia ada. Wallahualam. Okey, insya-Allah. Itu andaian ulama saja. Andaian ulama saja. Okey. Okey, seterusnya Kak Nur Fahil, Assalamualaikum. Okey. Amanira, Pontianak harum sundal malam. Ini harum sambal malam tu. Pontianak harum sambal malam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Kak Azrina belum lagi 50 tahun lagi tu. Belum lagi 50 tahun lagi. Kan saya kata 50 tahun. Okey. Okey, Kak Amanira. Orang dulu-dulu kata hantu raja boleh menyerupai tuannya. Itu mungkin dia punya jin dibela. Itu jin yang boleh menyerupai jadi tuan dia. Wallahualam. Wallahualam. Ataupun jin Qorin dia. Qorin ni pendamping. Bismillah. Kalau kita belajar dalam bab Qorin ni adalah mendampingi kita daripada kecil sampai kita mati. Sampai kita mati ada nama jin Qorin. Yang ni banyak juga ni, kalau buka dalam kitab Ziarah Alam Barzakh pun dapat. Dia boleh menyerupai jadi kita. Itu jin-jin Qorin ni. Dia boleh tahu kita punya perangai sama. Ini kalau buka dalam bab tu lah. Tapi sekarang tak perlu bab tu. Tak penting mana pun. Syaitan ni yang paling kita ngeri adalah hasutan dia. Bukannya menjelma. Bukan menjelma. Kan? Jadi itulah. Banyak tengok cerita Korea tu Ustaz. Korea tu lain. Di Korea ni cerita hantu dia pelik. Bawah katil, atas. Nenek bongkok 3. Takut je Ustaz jin. Okey boleh faham. Lepas ni kalau ada mengemang belum tu, itu antaranya tanda-tanda yang ulama sebut adalah malaikat yang sebelah kita dekat, yang kuat, Jibril ke, kan, Israel ke, kan, sebagainya, malaikat maut ke, ataupun jin yang kuat. Jin yang kuat macam saya ni, tiba-tiba dekat kereta tempat gelap ni kan, tiba-tiba datang gemang. Tiba-tiba. Saya pernah sekali, minta maaf benda ni saya dulu waktu saya sekolah menengah. Saya ni adalah orang yang amat materialistik. Materialistik tu bukanlah orang yang gila duit, bukan. Materialistik ni orang yang bercakap atas-rata benda yang nampak. Saya orang yang realistik lebih kepada realistik lagi baik. Realistik lagi baik. Perkataan yang saya nampak, maksudnya saya benda-benda mistik ni saya agak kurang sikit. Dan tak percaya, tak pernah. Sampai sekarang pun saya tak ada ni. Tak pernah rasa apa-apa tentang apa-apa pun. Tapi saya tahu benda tu. Cuma saya peduli apalah dengan jin ke apa. Saya anggap benda tu simple. Jadi benda ni, tapi saya dulu masa masa sekolah menengah, saya selalu jalan, kalau siapa pernah lalu jalan Batu Perengit tu, lalu jalan Parit Karjo, lalu jalan nak pergi dari Parit Hamid ke Parit Botak, ada satu tempat namanya Fama tu. Ada tempat kelapa banyak situ. Siapa pernah lalu situ. Jadi lalu situ, saya setiap kali lalu situ, saya paling unik. Saya akan mengemang belum. Tiba-tiba, saya tak tahu siapa. Dia macam, jadi gitu. Tapi saya tak pernah risau. Sampailah masa umur saya 27 tahun, 28 tahun. Saya dengar orang tua-tua cakap. Orang tua-tua lah bapak saya. Jalan-jalan dekat Farmas Lekoh tu gelap tu, baik-baik tu. Jalan kelapa panjang tu. Situ memang keras kawasan tu. Dia kata. Kawasan tu keras. Kawasan tu memang banyak orang kena ngacau. Saya terpenuh. Lepas tu saya baca pula kitab Imam Ghazali. Kitab daripada Ismail Kamus ni. Mengatakan bahawa jin kalau lalu sebelah kita, yang kuat dia ada sebelah kita, kita akan mengemang dulu. Tiba-tiba. Tak takut pun. Dia tak takut. Kalau mengemang kerana takut lain. Atau mengemang kerana nak terberak. Tahan berak. Suami jalan dekat highway, kita nak terberak. Mengemang. Itu lain. Itu bukan kena jin. Itu tak. Kalau kita takut pun lain. Takut sampai mengemang. Itu lain. Ini tiba-tiba. Saya tengok balik. Betul. Tapi selepas tu, saya lalu situ, tu kau jadi takut. Tu kau jadi takut. Sebab tahu. Dia masalah paling besar bila tahu. Bila tahu tu dia takut. Lalu kawasan tu takut. Betul. Lalu kawasan tu betul. Memang gemang terus.
Itu yang paling uniknya jalan tu. Sampai sekarang saya ingat jalan tu dah, tak ada jalan lain lagi dah. Jalan tu mesti meremang. Saya pun pening. Tapi sekarang dah jarang sebab saya dah duduk dekat Johor. Tapi kalau siapa nak rasa duduk remang-remang tu, dia lalu jalan situ. Jalan sorang-sorang lagi baik. Malam-malam pukul 2 pagi, 3 pagi. Okey. Okey, boleh faham. Tak faham tak apa. Tak faham tak apa. Okey, alamak kan bendera. Mitos yang main mercun tu buku dalam sekolah dulu sebut-sebut macam ni Ustaz. Salah kan Ustaz? Jadi tak boleh. Mitos main mercun nak halau setan kan sebagainya. Jangan. Nak halau setan tak apa. Nak halau setan. Setan tak lari kot kalau main mercun. Okey. Hasdas, Ustaz jangan cakap macam tu. Okey. Merapu jangan kau. Okey. Jadinya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Cik Nuriha. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Ustaz dan Jen I semua dijauhi daripada bisikan syaitan. Itu yang paling penting. Kita minta dijauhkan bukan daripada hantu. Kita minta dijauhkan daripada bisikan syaitan. Sebab syaitan ni paling kita takut bukan dengan fizik dia, tapi kita takut dengan hasutan dia. Okey, baru faham. Okey, jin boleh tumpang dalam badan kita. Ya, tentulah boleh. Jin boleh masuk dalam darah-darah kita. Nanti kita akan bincang dalam bab tu lah, dalam bab jin ni. Lalu kat perkuburan selalu seram. Perkuburan tak ada apa dah sebenarnya. Tak ada apa-apa. Itu cuma kita punya perasaan je. Perasaan sahaja. Tapi kalau ikut dalam ayat ke-7 surah Jin, dia menyebut bahawa ketika mana jin masuk Islam, dia menyebut dalam hiwar dia, perbualan dia, ketika mana saat di kafir dulu, dia kata bahawa zaman-zaman orang Arab dulu, lalu di dalam lembah, mereka minta bantuan kami. Sedangkan kami takut dengan mereka, tetapi mereka takut dengan kami. Semakin mereka takut kepada kami, dan kami akan semakin menakutkan mereka. Jadi poin kat sini apa yang nak disebut dalam surah Jin ni? Iaitu jin ni, dia takut dengan kita sebenarnya. Tapi sebabkan kita ni takut dengan dia, maka dia akan semakin menakutkan kita. Jadi kalau siapa yang percaya bahawa lalu je kubur dia takut dengan jin, takut dengan hantu, maka sebenarnya jin, hantu tu, jin tu, syaitan tu akan semakin menakutkan kita. Dia akan mulalah menakutkan kita. Ada berapa cara dia mungkin menjelma depan kita ke, atau dia lalu sebelah kita slow, perlahan, ataupun dia berbisik-bisik kat kita, dia tiup telinga kita ke. Pakai je. Begitulah maksudnya. Okey. Lalu, jadi kalau kawasan kubur kita takut, maka situlah jin akan duduk. Jadi jangan takut. Jangan takut. Kalau kita masuk bilik air, nampak keluar tangan daripada flush, daripada lubang-lubang tandas tu, flush je. Jangan bimbang. Sebab jin tak ada apa-apa kekuatan pun. Kekuatan. Cakap macam best. Okey. Okey. Jadi, admin Gemenur Iman. Kak Bonda Rosni. Ustaz, belakang Ustaz ada tu. Ni kalau ada pun tak ada masalah. Sebab dia jin. Dia hidup menumpang je. Kita adalah khalifah di muka bumi. Sebab bila ada jin, satu benda Nabi kata, bila ada syaitan, kita rasa takut dengan syaitan. Ini hadis sahih. Maka janganlah kita mengatakan bahawa pergilah syaitan, hancurlah kamu, celakalah kamu. Jangan. Ataupun jangan cakap besar. Jangan cakap besar begitulah. Kan? Maka dia akan menjadi semakin kuat. Tapi katakanlah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung dengan Allah, daripada kejahatan syaitan. Maksudnya nak cakap kalau ada jin, kita rasa ada jin kat belakang kita ni, wahai jin, kau dengan aku ni makhluk. Dua-dua ni adalah makhluk dari Allah. Aku berlindung dengan Allah daripada kejahatan kamu. Cuba gitu. Barulah jin akan lemah. Sepertilah lalat, Nabi kata. Dan kalau kita mencela dia ataupun menghina dia, maka dia akan jadi seperti rumah yang sangat besar. Jadi kalau kita rasa macam ada jin sebelah kita ni, tengah bawa kita baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama tu. Dan kita percaya bahawa kita adalah khalifah. Bukan jin. Kita adalah khalifah yang Allah telah cipta, maka kita minta perlindungan dengan Allah, bukan perlindungan dengan jin. Kita lalu kebun, jin, tumpang lalu, cucu nak lalu ni. Tumpang cucu nak lalu. Jangan. Bila dia cakap macam tu, maka dia akan semakin kuat. Dia akan semakin kuat. Okey. Kak Zurina, memang tu signal meremang tu ada makhluk halus kan Ustaz? Itu memang andaian para ulama. Itu andaian. Kamu sebut, itu andaian. Andaian dia pengalaman dia. Dia mengubat orang syifa, mengubat orang dalam oleh kena sihir. Itu andaian dia dan pengalaman dia. Pengalaman ni boleh diambil. Walaupun tak ada dalam hadis, tapi pengalaman-pengalaman orang yang mengendalikan jin ni, kita boleh ambil pengalaman-pengalaman mereka sebagai kita punya panduan. Bukan syariat. Bukan syariat. Okey, boleh faham Okey.
Jadinya tak pandang belakang dah Ustaz. Pandang aja. Ni kalau nampak macam ada belakang ni ada benda ni. Belakang ada benda ni. Sebenarnya kita remang ni, tengok belakang. Bila tengok belakang tak ada. Confirm kalau kita patah balik ke depan, dekat depan kita. Okey, minta maaf gurau je. Ustaz Okey. menakutkan tu. Okey. Okey, tu gurau je lah tu Kalau nampak pun baca je lah auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jin menyamar jadi ular, betul. Kita terbunuh ular tu macam mana? Ni benda ni ada cerita dalam hadis. Yang bunuh ular ni. Bunuh ular ni yang dia akhirnya dia mati tu. Dia mati, dibunuh oleh jin. Sebab dibunuh ular. Dia bergaduh dengan jin. Ni ada kat satu hadis sahih tentang dibunuh jin. Ada dalam kitab. Saya boleh baca dalam tu. Itu dalam bab lain lah. Macam mana satu jin yang namanya Nabi sebut Ammaratul Bait. Jin yang dinamakan oleh Nabi dengan nama Ammaratul Bait. Jin yang suka duduk dalam rumah-rumah kita. Ni jin Islam. Jin Islam. Yang ni baik-baik. Kalau kat rumah kita ni ada lipan, makan tulang. Ini baik-baik. Sebab dia kena makan tulang, dia kena jadi manusia, dia kena jadi alam di alam kita dulu. Baru dia boleh makan benda-benda macam tu. Kat rumah kita ada tulang dan sebagainya kan. Sebab jin yang makan tulang ni adalah jin Islam saja. Jin kafir tak boleh makan tulang. Sebab itu memang janji Allah dalam hadis sahih bahawa jin yang dapat makan tulang ni cuma jin yang membaca dengan kalimah bismillah. Ini kan hadis. Jadi ingat, kalau ada orang kata jin tulang ni baik, tak ada masalah. Itu adalah jin Islam. Jadi kalau nampak ada macam nenek tengah makan tulang kat belakang tong sampah kita tu, biar je. Jangan tegur dia, beri salam. Assalamualaikum. Itu jin dah tu. Itu jin dah tu. Jangan marah dia. Dia adalah jin Islam. Dia adalah jin Islam dari kalangan kita. Okey. Ada pernah nampak? Tak pernah nampak kan? Okey. Jadinya, apa kata kita kalau jin? Jadi kalau dia jadi ular, maka kalau kita bunuh, kita hati-hati. Sebab takut dia adalah jin. Dia adalah jin. Tapi kita kena sebut dulu. Sebut, kalau kau jin, keluarlah. Kalau jin, kau keluarlah. Kau keluarlah. Maksudnya, kalau dia tak faham juga, maka kita boleh bunuh dia. Sebab dia bukannya jin sebenarnya. Dia bukan ular sebenarnya. Dia bukan jin Islam. Dia adalah jin kafir. Sebab kalau jin dia jin Islam, dia akan keluar. Sebab itulah perjanjiannya dengan Nabi SAW. Supaya tidak mengacau manusia. Tapi kalau dia dah mulai ingkar, kalau dia tak keluar juga, maka itu adalah syaitan. Itu adalah syaitan. Maka bunuhlah. Ini hadis sahih. Kalau banyak dalam bab tu. Dalam bab tu. Jadi kalau kita dah tegur dia, supaya 3 kali, supaya suruh dia keluar. Kalau dia tak keluar juga, maka boleh bunuh. Itu bukan jin Islam. Itu adalah syaitan. Jin yang kafir. Jin yang kafir. Okey, apa yang kita nak lakukan kalau jin tu menjelma dan meremang bulu roma tu Ustaz? Jadi senang tadilah. Iaitu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hadis sahih Muslim. Okey, boleh faham? Okey, itu antara hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qarin tu boleh lemahkan dia ke? Tak boleh. Qarin tu memang gitulah. Dia memang kerja dia menghasut kita je. Menghasut kita je. Menghasut kita dengan benda yang buruk. Okey. Allah serang pula. Jin boleh tahu perasaan kita dalam hati. Ya, betul. Mindset tu Ustaz. Jadi Parit Karjo tu kampung saya. Istiarah Abbas. Tak membuh. Okey. Jadi insyaAllah Highway Karak. Saya baru lalu Highway Karak ada tu. Bukan lalu Highway Karak. Saya baru daripada Batu Kikir, Jambatan Bosi. Saya lalu daripada Batu Kikir, saya pergi Karak. Sejam setengah. Sejam setengah. Okey. InsyaAllah terusnya di kalangan jin. Jadinya dikata bahawa kenapa disebut jin? Sebenarnya jin adalah daripada api, malaikat adalah daripada tanah, daripada cahaya. Jadi begitulah maksudnya, berbeza, sangat berbeza. Ibnu Manzur menyatakan bahawa dinamakan jin kerana dia namanya terlindung. Al-jin maknanya jannah tu maknanya terlindung. Terlindung dan terhalang. Seperti perkataan janin. Janin tu ada kan? Tapi terlindung, terhalang, tak nampak. Tapi kalau kita scan ada. Begitu juga lah jin. Begitu juga dengan perkataan dalam Mawsu'ah Al-Fiqhiyah menyebut bahawa lafaz wa ajannah bermaksud apabila dilindungi sesuatu. Wa ajannah tu maknanya terlindung sesuatu. Jadi perkataan junnah iaitu bagi setiap sesuatu yang dihijab daripada kamu sesungguhnya namanya al-junnah. Junnahnya iaitu yang dilindung, yang tak boleh dilihat daripada kamu. Jadinya macam najis yang terlindung. Ataupun kita cat kita kan, kita dah basah, tiba-tiba ada cat sebenarnya kat ujung-ujung kita ni, terlindung, junnah.
terlindung. Kita tak nampak dengan air. Bila dengan basah dengan air tak nampak. Bila dia kering, baru nampak ada cat. Cat kita tengah ngecat kan, ada kering nampak. Maka sah solat kita. Sah solat kita. Junnah disebut. Junnah ni maknanya terlindung. Sama juga dengan jinnah. Banyak janin. Kataan jim dengan nun yang sabdu ni, semuanya perkataan terlindung. Jannah, syurga. Ada tak syurga? Ada. Tapi kita tak nampak. Dighaibkan oleh Allah. Syurga ni. Nanti bila kita mati baru kita akan pergi ke sana. Nampak tengok. Janan, hati. Janan tu maknanya hati. Hati juga terlindung. Tak siapa nampak. Kan? Jajan. Jajan lain lah. Jajan perlu kita lindungi. Sebab dia akan habis. Kalau kat rumah saya, jajan habis. Kan? Kalau anak saya anak kecil-kecil. Tapi jajan tak termasuk dalam ni. Jajan tak termasuk dalam ni. Iaitu bila kita lambat dia lindungkan, maka dia akan hilang seperti jin. Seperti jin. Geram betul tengok. Saya baru beli coklat tu. Letak kat icebox. Balik rumah nak makan dah ni. Tiba-tiba balik rumah tengok-tengok dah tinggal dekat atas meja KitKat tu. Kata buka. Lepas tu saya tengok Falah. Tengok dia punya coklat, mulut kat sini penuh coklat. Dia setelah tu balik. Falah makan coklat. Tak. Tapi mulut penuh dengan coklat. Betul. Itulah baik. Jajan juga macam jin. Macam jin. Macam sekejap ada, sekejap hilang. Okey, jadinya kemudian dikata jin itu adalah daripada api dan malaikat daripada cahaya. Ketika Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam, Iblis juga diperintahkan untuk turut sujud kepada baginda, tetapi ketika para malaikat melaksanakan perintahnya, Iblis melanggar perintah tersebut dan enggan bersujud kepada Adam. Berdasarkan ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam ini, Iblis sebenarnya berada bersama-sama dengan para malaikat. Namun ia bukanlah sebahagian daripada malaikat, tapi dia bersama-sama dengan malaikat. Tapi dia bukan malaikat. Tapi dia ada bersama. Dia berkecampur dengan malaikat. Begitulah. Allah telah memberitahu bahawa namanya ialah Iblis yang berasal daripada jin. Jadi kita tidak seharusnya menamakannya dengan nama yang lain. Ada juga dalam riwayat, bukan dalam kitab Ibn Abbas menyebut dalam tafsir At-Tabari dan juga tafsir Ibn Katsir. Ibn Abbas berpandangan namanya adalah Azazil. Walaupun namanya ambil daripada Ibn Abbas, tapi Ibn Abbas ambil daripada Wahab bin Munabbih, iaitu seorang Israel, Bani Israel yang masuk Islam. Jadi nama tu nak percaya pun tak tambah iman, tak percaya pun tak kurang iman. Boleh faham? Ikut kita. Tapi yang kita wajib percaya namanya adalah Iblis. Adalah Iblis. Oleh sebab itu, kita kalau boleh kita tolak lagi baik. Tak payah sebut nama Azazil tu. Macam juga Israel lah. Tak payah sebut nama Israel. Sebut Malaikatul Maut. Okey. Kita menolak segala kisah yang diproposikan. Tapi kalau nak sebut pun Israel, boleh. Sebab dia kalau kita sebut pun Israel, tak tambah pun iman kita. Kalau kita tak percaya pun Israel itu adalah nama Malaikatul Maut, juga tak mengurangkan iman. Yang baik lagi sebut adalah namanya Malaikatul Maut. Okey. Begitu juga dengan Iblis. Sebut saja Iblis. Oleh sebab itu, kita menolak segala kisah yang diprobos. Tapi dalam kitab ni, ditolak sungguh-sungguh. Nama-nama yang lain. Kalau boleh, tolak ya tenang. Lagi simple. Kalau otak kita semak dengan nama-nama yang banyak-banyak tu kan, tolak ya senang. Dan dibangkitkan oleh para penyebar riwayat Israeliat dan cerita dongeng yang mempericikan kisah berkaitan dengan Iblis dan keilmuan dalam keadaan malaikat. Jadinya dikata, di sini adalah asatirul awwalin. Kisah-kisah nama-nama Azazil, nama-nama malaikat Israel itu adalah nama-nama daripada penglipur lara ataupun cerita-cerita dongeng saja. Okey. Dia macam cerita ni, kura-kura dan arnab kan. Cerita kura-kura dan arnab ni, kan kita semua orang tahu kan. Yang pertandingan yang amat hebat yang dia ceritakan. Ini cerita Israeliat ni. Sebab tak tahu mana sumber dia. Lepas tu akhirnya, bila pertandingan tu, yang menangnya adalah arnab. Betul? Yang menangnya adalah arnab. Ke tak betul? Kura-kura lah Ustaz. Kan nampak? Saya nak try je. Je. Cerita tu sebenarnya tahu tak orang? Nampak? Cerita tu rupa-rupanya sampai daripada Johor sampai ke Kelantan. Ke Perlis. Ceritanya tahu. Maksudnya pertandingan ni sangat hebat. Sangat hebat. Macam pertandingan naib Presiden UMNO yang akan dipertandingkan bulan 6 nanti. Begitu juga pertandingan kura-kura Arnab. Sama level dia. Sebab satu Malaysia tahu. Hebat dia. Tapi cerita tu dalam Quran ada tak dalam hadis? Tak ada. Israeliat cerita tu. Israeli maksudnya kalau percaya pun cerita tu
tak tambah iman pun. Tak percaya pun tak kurang iman. Jadi kalau baik, ambillah sebagai tauladan. Boleh faham tak? Okey. Okey, itu saja. Okey. Jadinya, maka tak adalah namanya Azazil. Kalau nak sebut nama pun tak apa, tak nak sebut pun tak apa. Tapi lagi baik sebut iblis. Kalau malaikat sebut je malaikatul maut. Okey. Jadinya, ada juga orang yang menyebut bahawa iblis itu adalah nama yang sebenar, adalah nama daripada bukan nama Arab. Bukan nama Arab. Jadi tak payah bincang lah. Sebagian ulama' juga menyebut iblis itu diambil dari perkataan al-iblas. Al-iblas. Iaitu dikata al-iblas itu, dia kata bahawa al-iblas itu kalau menurut Al-Abu Ubaidah, maka dikata lafaz iblis itu adalah bukan daripada kata mushtaq atau kata bahasa Arab. Jadi tak payah kita takrifkan apa. Melainkan kalau kita melihat dalam Abi Saleh yang disebut dalam Abu Qutaibah, lafaz iblis adalah kata mushtaq dari perkataan iblas, iaitu putus asa ataupun orang yang akan berputus asa. Bila iblis ni sebenarnya dah putus asa dah sebenarnya hidup dia. Sebab tu orang yang jahat ni, suka balas dendam ni, sebenarnya dia dah putus asa dalam hidup dia. Putus asa, suka duk macau lagi. Sebab tu kita kena move on lah dalam benda. Kalau kita masih menyebut lagi benda tu, sebenarnya kita dah putus asa. Putus asa. Jadi iblis ni sebenarnya disebut putus asa. Itu pandangan Abi Saleh daripada Abu Qutaibah. Tapi daripada pandangan yang tepat adalah pandangan iblis bukan nama dari bahasa Arab. Jadi tak payah kita maknakan. Tak payah maknakan nama tu. Okey ya. Kita kekallah dengan nama iblis. Senang. Kenapa nama iblis? Wallahu alam. Sebenarnya dalam hidup ni tak payah terlalu fikir benda-benda yang tak ada. Benda-benda yang ada kita fikir. Benda yang ada je kita fikir. Benda yang tak ada tak payah fikir. Daripada cerita di atas kita dapati bahawa semuanya merupakan kata-kata yang ditolak dan tidak terima kerana tidak mempunyai sebarang bukti dan dalil dalam Al-Quran. Okey, dalam Al-Quran. Dan nama iblis telah tertulis dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Pandangan yang paling tepat adalah ajami, iaitu bukan bahasa Arab. Jadi bila bertanya apakah makna iblis, wallahu a'lam bis-shawab. Itu je lah nama dia. Okey, insya-Allah. Jadi wallahu a'lam. Jadi insya-Allah kita baca jap. Sebab saya ni ada baca lagi ni, tapi nanti kita akan bawa pada minggu yang akan datang lah bab ni. Pada pukul 10 minit. Okey, insya-Allah. Ya, macam Ustaz, adik ipar saya waktu dia takut memang kena rasuk. Sebab tu kita kena belajar tu nanti. Jin ni dia ada dua. Dia boleh menghasut dan dia boleh mengacau fizik kita. Dia sebenarnya ada dua. Fizik kita pun dia boleh ngacau. Tapi yang paling ditakuti dalam Islam bukan bab mengacau fizik, baca benda yang nampak ni. Tapi dia biasa akan ngacau benda yang hasut. Hasutan itulah lebih bahaya. Yang menghasut ni lebih bahaya. Tapi kalau benda yang kena mengena dengan mungkin benda yang badan, benda yang nampak, dia boleh angkat ni, angkat tu. Itu benda tu sikit sangat. Remeh. Dalam Islam dia tak berapa tekan benda tu. Tapi dalam Islam tekan yang hasutan. Hasutan. Walaupun sebenarnya tak kita menolak bahawa ada benda yang macam tu. Kenapa kena rasuk dan sebagainya. Itu kita bincang dalam bab yang lain. Okey, Ustaz. Jin boleh berupa kan? Betul. Kalau ular hitam besar berkilat tu, jin ataupun syaitan tu, Ustaz. Sebenarnya kalau kita buka dalam bab mimpi. Bab mimpi. Kalau mimpi antara tanda-tandanya, kalau kita jumpa jin, kita jumpa mimpi ular, maka itu adalah syaitan. Ular hitam. Sebab tu kalau suami kita kata, "Mah, abang mimpi kena patuk ular." Kan? Maksudnya dia tu setan. Jangan error sangat. Setan. Okey, jin boleh berupa jadi ular hitam besar berkilat-kilat. Maka mengikut tafsir mimpi para ulama, kalau kita jumpa jin yang menjumpa ular hitam, itu adalah jin. Itu adalah jin. Sebab tu ada 5 binatang yang perlu dibunuh adalah ular hitam. Sebab dia kata ular hitam adalah jin. Adalah jin. Wallahu a'lam. Jadi perkara ular jin adalah syaitan. Syaitan itu hadis tu. Hadis sahih tu. Tentang ular hitam. Yang kita kena bunuh sebab dia adalah jin. Dia adalah syaitan, bukan jin. Dia adalah syaitan. Sebab ada juga jin yang bukan daripada kalangan syaitan, jin Islam. Tapi ada jin dan ada syaitan itu. Maka dikata ular hitam. Allahu'alam. Yang ni saya pun tak tahu. Tapi kena bunuh lah. Tapi kena jumpa ular hitam tak payah cerita lah. Memang kita ambil, kita bunuh. Kita bunuh. Kalau dia bukan syaitan pun bahaya. Ibnu Katsir kata. Sebenarnya ular hitam ni sebenarnya dia adalah memang binatang daripada syurga yang dihalau.
Dalam banyak-banyak binatang yang kena halau daripada syurga adalah ular. Ular. Ular juga disumpah oleh Allah supaya turun daripada muka bumi. Itu Ibnu Katsir. Dan pandangan ulama-ulama yang kuat ada 4. Pertama, Said Adam, Hawa, Iblis dan juga ular. Jadi ini pembahasan ni panjanglah dalam bab Qasasul Anbiya. Atau nantilah kita bincang ketika nama Nabi Adam turun. Ketika Nabi Adam turun, diturunkan ke muka bumi, kita akan cerita benda tu. Kenapa ular diturunkan sekali ke bumi. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah, masya-Allah dapat ilmu lagi. Okey, seram lagi. Okey. Ustaz, orang bunian tu jin. Ya, betul. Orang bunian adalah jin. Tapi dia jin Islam atau tidak? Wallahu a'lam bissawab. Kalau dia orang bunian tu tak Islam, maka jin tak Islam. Kalau orang bunian tu Islam, maka dia jin Islam. Itu saja. Tapi confirm orang bunian adalah jin. Itu saja. Bukan orang bunian tu bukannya inilah. Orang bunian bukannya kalangan hantu, tak. Memang kalangan jin. Sebab tu ada satu hadis dalam Syama'il Muhammadi. Syama'il Muhammadi dalam bab isteri Rasulullah berbual-bual dengan Rasulullah. Rasulullah ni bercerita tentang cerita jin. Lalu isteri-isteri dia kata bahawa, wahai Rasulullah, kamu ni macam cerita khurafat. Maka Nabi kata, wahai isteri-isteriku, kamu tahu tak apa itu khurafat? Khurafat itu adalah seorang lelaki daripada Bani Uzra yang dia dinyorokkan oleh jin dalam satu jangka yang panjang. Dia masuk jin. Dan kemudian dia lama dikenyorokkan dengan jin, kemudian dia keluar, jin pulangkan balik dia ke bumi, ke dunia asal, maka dia bercerita tentang alam-alam jin tadi tu yang cantik, sehingga orang-orang terpegun. Sehingga mana-mana cerita pasal jin, benda-benda pelik dalam cerita-cerita alam lain ni, maka orang akan cerita, orang Arab akan sebut Qissatul Khurafat. Qissatul Khurafat. Sampai sekarang lah, apa cerita benda pelik je orang panggil khurafat. Padahal khurafat tu adalah nama orang pada zaman sebelum Nabi SAW. Maksudnya, dia boleh masuk alam jin. Kena nyorok. Jadi dia masuk nyorok alam jin ni macam contohnya kita menyelam. Kita bangun-bangun balik tengok-tengok ke alam lain lah. Rupa-rupanya kena nyorok jin. Masuk dalam alam jin, ataupun alam bunian. Maksudnya dia ada alam mereka sendiri. Alam mereka sendiri. Okey. Jadi wallahualam. Okey, sabar je lah. Okey, perut patut nak berjajan. Betul tu. Kura-kura menang. Okey, insya-Allah. Kak Nora Syikin Hassan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jin yang mengganggu, contoh yang menyebabkan histeria tu boleh jadi jin Islam atau bukan Islam lah ya. Ya betul. Tapi jin yang menjadikan kita histeria tu maksudnya jin bukan Islam lah. Jin bukan Islam lah. Nanti kita bincang nanti insya-Allah. Jin histeria ni akan bincang dalam bahas hasutan jin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hasutan tu macam mana? Hasutan tu macam mana? Okey, hasutan tu suruh kita jadi jahat lah. Satu jahat. Tapi kalau benda yang tentang fizik ni, benda yang kita nampak. Contohnya dia boleh menyebabkan terbakar rumah, boleh menyebabkan kita ni ada yang sampai kena rogol dengan jin. Yang ini dalam bab yang jarang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jarang Nabi menceritakan benda ni. Sebab benda tu terlampau sedikit kesan dia berbanding dengan syaitan yang menghasut, contohnya menghasut kita supaya membazir, supaya membutuhkan silaturahmi, berbanding dengan material ataupun dia lebih kepada menjelma jadi hantu ni, itu ada tapi sangat-sangat sedikit kisah tu. Maksudnya tak perlu kita terlampau fikir tentang takutnya kita dengan jin dengan benda tu. Tapi kita kena takut dengan jin kena hasutan, iaitu dia menghasut akal kita, hati kita supaya jadi jahat. Supaya menghasut kita ni duk bisik kat telinga kita ni, supaya membenci adik-beradik. Dengan suami kita duk ngumpat abang, duk ngumpat mak duk ngumpat adik-beradik. Ini bahaya. Duk mengumpat bonda ni mengumpat AJK, mengumpat dalam JNI ini, itu ini. Mengumpat Ustaz Khalil Fahmi. Ustaz Fahmi tu muka dia macam muka ni lah, suaminya Nak Zainal lah. Menyampah betul lah aku tengok. Hasutan lah macam tu. Contoh. Hasutan lah macam tu Ustaz. Macam tu lah. Hasutan tu maksudnya berbisik. Bisikan tu maksudnya dia bukan nyata, dia cuma berbisik, menghasut supaya jadi jahat. Supaya melakukan kejahatan, malas solat. Kalau dalam hadis Nabi dalam Sahih Muslim, dalam hadis Bukhari, jin yang bernama Khanzab ini akan berbisik kepada kita waktu solat. Apa akan jadi zikir? Dia bisik kat kita. Dia bisik kat kita adalah, dia disebut dalam hadis sahih itu, azkur kaza. Ingat itu, ingat ini. Ingat itu, ingat ini. Wahai bonda, wahai Khadijah, kau ingat tak? Itu memang hadis Bukhari.
Dia akan duduk berbisik dekat kita ni, ke hati-hati kita ni, supaya dia ingat segala apa yang ada dalam muka bumi ni. Siapa yang kat sini kalau solat, dia ingat semua. Jadi sebenarnya telah diingati hasut oleh iblis. La'natullahi alaihi. Sebab itu hadis Nabi. Itu yang paling kita takut. Dan mak dan ayahnya dari kalangan jin, dan satu lagi daripada mak ayahnya daripada kalangan manusia. Maksudnya Putri Balqis dalam Sunnah Nabi Sulaiman tu hasil daripada perkahwinan antara jin dan manusia. Itu pandangan paling besar daripada kalangan tafsir dalam Ibnu Katsir rahimahullah wa hafizahullah ta'ala. Jadi masa solat selalu ingat benda-benda yang kita lupa, betul. InsyaAllah. Okey, wallahu a'lam. Jadi insyaAllah moga-moga kita dapat ilmu sedikit pada malam ini. InsyaAllah mungkin 10:16 InsyaAllah mungkin ada lagi. Apa? Baca Al-Mulk. Baca Al-Mulk Boleh ke? insyaAllah. Boleh, tak masalah. Memang saya belum baca lagi. Saya belum baca lagi. Jadi, saya pun nak baca juga Al-Mulk. InsyaAllah. Jadi bonda-bonda, ibu-ibu, akak-akak semua, mungkin ada adik-adik. Si ibu akak-akak je rupanya ada yang bawah 30-an. Okey. Jadi insyaAllah orang perempuan ni pantang kalau di rumah bawah saya bagi akak. Atau saya kena bagi akak. Akak saya muda lagi lah. Nama akak. Jadi insyaAllah. Jadi Ustaz, sebelum baca Al-Mulk nak tanya sikit Ustaz. boleh. Tak ada masalah. Saya tahu kat chat tu Ustaz tak baca. Apa ni, tu macam orang didakwa dia kahwin dengan orang bunian semua tu, betul ke Ustaz? Dan Okey. ada orang tengok memang rumah dia bersih, cantik semua, teratur semua. Tapi orang tak nampak isteri dia. Orang kata dia kahwin dengan bunian. Okey, ni berlaku banyak sebenarnya, peristiwa ni banyak berlaku. Pada zaman Rasulullah pernah sekali dia pergi satu rumah tu. Lepas tu makanan tu terangkat. Nanti kita boleh cerita dalam tafsir. Makanan tu terangkat sendiri. Terangkat, semua tengok, sahabat tengok. Ni cerita pasal jin. Makan terangkat sendiri. Dia ada hasil makanan. Tapi ingat, perkahwinan pada sebelum Islam itu lain. Datangnya Islam mengharamkan kita berkahwin dengan jin. Manusia dengan jin, perkahwinan itu dibatalkan. Menunjukkan bahawa sebelum kita Islam, perkahwinan dengan jin boleh. Maksudnya ceritanya boleh, cuma haram. Boleh faham tak Kak? Kalau tengok daripada banyak riwayat, menunjukkan bahawa kahwin dengan jin adalah haram. Bukan masalah boleh ke tak boleh. Macam makan babi kan boleh. Boleh makan babi. Cuma haram. Jadi kat sini, apa yang mungkin orang sebut dikahwin dengan jin, ini semua isunya mungkin boleh, mungkin betul, ataupun mungkin membongak je lebih. Cuma dalam Islam hari ini telah membatalkan, mengharamkan syariat. Syariat kita mengharamkan kita berkahwin dan berurusan dengan jin. Itu saja. Wallahu'alam. Allah. Sebab tu dalam tafsir, Balqis itu adalah hasil daripada anak dari kalangan jin dan manusia. Jadi sebenarnya adalah zaman sebelum kita. Jadi wallah. Cuma pada zaman hari ini, zaman Islam, syariat berkahwin dengan jin telah diharapkan di dalam Islam. Boleh faham tak? Wan? Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Tapi kira orang yang macam tu dikahwin dengan jin tu semua tu benda haram lah. Benda haram. Itu jauh. Syirik. Jadi kita kena jauh daripada dia. Jauhkan daripada dia supaya kita tak kena bala dia. Allahuakbar. Jadi insyaAllah kita boleh baca Al-Mulk. Dan sebelum kita nak baca Al-Mulk, kita sahabat-sahabat kita nak cari Al-Mulk, kita boleh selangi dulu dengan selawat tafrijiyah insyaAllah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن
خواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم.
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وشفاء اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم إن شاء الله. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan jaza Ustaz. Banyak ilmu kita dapat hari ni pasal jin dan syaitan. Semoga kita dijauhkan dari hasutan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini. Setiap hari Allah pilih kita duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Izinkan saya buat ibahan Ustaz untuk kuliah esok. Pada pukul 6.45 pagi kuliah subuh bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Hakim bin Wan Muhammad Nur dengan bacaan surah Yasin, Hizib Al-Baha, Salawat Mubin, doa dan tazkirah. 8.15 pagi kuliah duha bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan tadabbur surah Al-Baqarah. 5.15 petang kuliah asar bersama dengan Imam Muhammad Farid bin Syari dengan hadis 40 Imam Nawawi. 8 malam kuliah isyak bersama 8 malam kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan pengajian tahsin Al-Quran. Dan 9.15 malam kuliah isyak bersama dengan Al-Fadhil Major Ustaz Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk bacakan tasbih al-farah dan suratul as. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ila liqa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.